Salam sejahtera semua kepada semua pelajar. Kita akan teruskan kepada topik yang barangkali yang ini adalah terakhir, iaitu penilaian program pendidikan ataupun pendeknya penilaian pendidikan lah. Jadi di dalam topik ini kita akan lihatlah apa yang dimaksudkan dengan kurikulum. Kemudian kita akan cuba mendefinisikan penilaian kurikulum, dan kemudiannya kita cuba menentukan ataupun menjelaskan tujuan kategori penilaian dalam model penilaian CIPP. Jadi kenapa kita guna model CIPP ini, beberapa sebab dia lebih menunjukkan model yang lebih baik daripada yang lain, ataupun model yang lebih praktikal daripada model-model penilaian yang lain. Ini tidak bermakna model ini yang terbaik, cuma dia lebih praktikal berbanding dengan yang lain lah. Okay. So kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan kurikulum. So perkataan kurikulum ni banyak digunakan dan kadang-kadang digunakan secara berbeza. Okay. Jadi kenapa kurikulum ni kadang-kadang digunakan secara berbeza, kita akan lihatlah. Okay. Yang pertama, sebenarnya kurikulum juga biasanya merujuk kepada perancangan untuk mencapai sesuatu tujuan tu lah. Jadi kalau dalam kurikulum itu rancangan untuk menyediakan peluang pembelajaran secara khusus dia lah. Jadi kalau dalam suatu sekolah ataupun institusi pendidikan, dia akan mempunyai perancangan bagaimana untuk memberikan peluang pembelajaran itu kepada pelajar. Okay. Jadi itu dikatakan sebagai kurikulum. Satu lagi adalah dia boleh dilihat secara umum. Okay. Semua segala usaha, okay, sini ada kesalahan ejaan ni, segala usaha yang cuba menangani pengalaman pelajar itu supaya dia lebih, maksudnya pengalaman pelajar itu dalam dari aspek pembelajaran. Jadi ini termaksudlah segala apa yang ada di dalam isi sebuah sekolah ataupun sebuah institusi pendidikan, dan segala yang di luar dan di dalam. Okay. Jadi segala yang di luar apa yang dilaksanakan oleh sekolah, sama ada di dalam atau di luar itu, adalah dikatakan sebagai sebahagian kurikulum. Kurikulum juga merujuk kepada aspek isi pelajaran. Okay. Jadi kadang-kadang kita akan lihat kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum. Tapi biasanya ramai orang yang akan melihat kurikulum sebagai isi pelajaran dari segi subjek khusus seperti matematik, sains dan sebagainya. Okay, dan juga segala kandungan yang berkaitan dengan pembelajaran itulah. So itu dikatakan pula, itu biasa dikatakan sebagai kurikulum. Jadi itu secara khusus itulah. Okay. Kurikulum juga boleh dilihat sebagai suatu bidang kajian. Okay. Pada asasnya dia mempunyai domain pengetahuan, pendidikan, teori dan sebagainya. Jadi secara umum dia yang tiga pertama ini merujuk kepada kurikulum yang biasa kita gunakan. Jadi yang keempat ni lebih kepada penyelidikan, okay, ataupun bidang ilmu. Jadi ada beberapa jenis kurikulum. Yang pertama mengkali kurikulum rasmi ataupun kurikulum formal. Rasmi lah serasa di sini. Jadi ini yang sukatan pelajaran yang diberikan oleh kementerian. Okay. Jadi itu biasanya dikatakan sebagai kurikulum rasmi lah. Dan pula dikatakan sebagai kurikulum formal. Ini adalah maksud dia kurikulum yang ditulis dan dikatakan sebagai seperti yang dirancang. Okay, biasa yang dirancang. Jadi kedua-dua ni seperti yang dirancang, tapi kurikulum rasmi ini didatangnya daripada pihak yang berkuasa yang berkaitan dengan sekolah. Okay. Dan ini pula berkaitan dengan bagaimana kurikulum rasmi ini diterjemahkan menjadi kurikulum formal yang akan dilaksanakan di sekolah, okay, ataupun di institusi tersebut. Okay, ada satu lagi yang dipanggil sebagai kurikulum operasi ataupun taught curriculum lah, seperti mana yang telah disampaikan kepada pelajar itu sendiri.
yang telah dilaksanakan. Dapat disebut pula di sini adalah kurikulum sokongan. Kurikulum sokongan ini segala benda yang boleh dikatakan sebagai bahan-bahan yang menyokong kepada proses pembelajaran itu ataupun pelaksanaan sesuatu program pendidikan tersebut. Okay. Untuk kurikulum yang dinilai, jadi ini adalah kurikulum yang ditaksir ataupun dinilai secara formal. Okay. Yang biasa melibatkan ada ujian, projek, rubrik, portfolio dan sebagainya. Nanti dan kurikulum yang dipelajari, kurikulum sebenarnya yang dipelajari. Jadi maksudnya kurikulum yang dipelajari ini kurikulum yang diperolehi oleh pelajar. Okay. Kurikulum yang akan sepatutnya ada pada diri pelajar itulah. Dan satu lagi adalah kurikulum tersembunyi, hidden kurikulum ataupun kurikulum yang tidak terancang, yang tidak dirancang ataupun tidak dijangkakan ataupun yang tidak disengajakan. Dia oleh pelajar lah. Okay, jadi kurikulum yang dipelajari adalah kurikulum yang disengajakan, yang dirancang bagaimanapun. Tapi untuk kurikulum tersembunyi ini adalah kurikulum yang merujuk kepada yang sesuatu yang tidak dijangkakan ataupun tidak disengajakan. Okey, jadi bagaimana kita menjelaskan apa yang dimaksudkan sebagai penilaian kurikulum. Jadi kalau kita lihat tiga aspek yang penting dalam kita boleh nilai aspek kurikulum yang dalam berbentuk penyelidikan. Jadi yang tiga tu, yang pertama sekali apa yang dirancang, apa yang segala apa yang dilaksanakan di sekolah dan juga isi kandungan ataupun isi pelajaran kurikulum itu. Jadi kita menilai kurikulum dari segi tiga aspek tadi. Okay. Jadi penilaian kurikulum adalah sejenis penilaian program khusus untuk mengkaji, biasanya melihat kepada keberkesanan suatu program kurikulum tersebut secara sistematik lah. Jadi penilaian ini bukan sahaja berlaku dalam pendidikan, tetapi berlaku juga dalam program kesihatan, sebagai contoh dia program program kerja sosial dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, dia biasanya berfungsi untuk mendiagnose ataupun meneliti, boleh menyemak dan membanding, menentukan keperluan pendidikan, dan biasanya kita akan lihat sejauh mana pencapaian objektif kurikulum tersebut. Jadi itu adalah penilaian kurikulum. Untuk Neil pula memberikan takrifan yang lebih mendalam ataupun lebih lanjut. Jadi biasanya apa yang dikatakan di sini sebagai penilaian kurikulum itu adalah satu usaha untuk menjawab soalan-soalan seperti berikutlah. Ada peluang, program khusus dan aktiviti pembelajaran yang dirancang seperti bangunkan dan dilaksanakan benar-benar mencapai hasil yang diingini. So biasanya akan merujuk kepada hasil yang diingini dalam program pendidikan itu. Lihat soalan seperti ini juga, adakah kurikulum yang dimaksudkan sesuai dengan kurikulum yang dipelajari, sejauh mana ini adalah selaras dengan seperti yang dikehendaki. Kalau dilihat di sini, bagaimanakah implementasi kurikulum dapat ditingkatkan, itu juga sebahagian daripada soalan dalam penilaian. Jadi dalam penilaian ini bukan sahaja menilai sama ada hasil pembelajaran itu, hasil program itu tercapai ataupun tidak. Apakah kurikulum itu telah dipelajari ataupun tidak. Yang penting juga di sini, dalam penilaian, dia akan mengenal pasti bagaimana implementasi itu boleh dipertingkatkan ataupun boleh diperbaiki lagi. Bagi Austin dan juga Hankin, jadi dia menjelaskan proses penilaian itu. So, dia adalah satu proses yang mengumpul data. Dia tidak hanya berasaskan kepada satu jenis data sahaja. Jadi untuk membuat keputusan sama terima, mengubah atau memasukkan sesuatu dalam kurikulum itu. Maka dari segi secara umumnya kurikulum itu dibuang terus ataupun diganti terus, ataupun beberapa buku teks ataupun beberapa sumber pendidikan yang boleh dipertingkatkan.
So dia menekankan kepada pengumpulan data. Untuk Wharton dan juga Sanders ini lama punya taklifan. So dia katakan di sini penilaian kurikulum adalah satu proses penentuan formal tentang kualiti, keberkesanan ataupun nilai suatu program, produk, projek, proses, objektif atau kurikulum. Jadi itu adalah apa yang dikatakan sebagai penilaian kurikulum. Jadi di sini melihat ke semua aspek pendidikan itu, bukan saja produk, tapi projek, termasuk juga proses dan objektifnya. G 1985, jadi dia menekankan tujuan penilaian kurikulum ini adalah untuk pertama sekali mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan. Jadi semua manusia tahu bahwa apa sahaja yang dirancang itu sentiasa akan menerima cabaran ataupun menerima masalah. Jadi tiada benda yang tidak ada masalah, masih ada saja masalah yang akan timbul semasa pelaksanaan suatu program itu. Lepas tu seperti juga yang sebelum ni, dia juga cuba meningkatkan proses pembangunan program itu, bagaimana program itu boleh ditingkatkan lagi ataupun kurikulum itu. Jadi satu lagi yang kali agak berat, bukan sahaja di peringkat sekolah, barangkali ini bukan barangkali memang di peringkat universiti. Jadi kita ada stakeholder, pemegang taruh kepada kurikulum itu ataupun institusi itu. Jadi kita perlu dapat menjawab keberkesanan kurikulum itu dan pulangan kewangan yang diperlukan. So ini adalah return of investment. So dia perlu sebagai penyedia program ataupun penyedia ataupun pemberi program pendidikan ini mesti dapat menjawab kepada sejauh mana keberkesanan program itu. Okay. Jadi ini menjadi suatu cabaran utama bagi bukan sahaja di sekolah-sekolah, tapi ini merupakan cabaran utama di peringkat universiti. Olivia, dia pula juga menekankan kepada proses memberikan maklumat untuk menilai alternatif keputusan. Maksudnya alternatif keputusan ini apakah alternatif itu? Jadi kita mencari maklumat yang paling yang baik, mencoba menganalisis maklumat tersebut dan membuat keputusan sama ada mengekalkan kurikulum seperti mana yang ada, sedia ada, adakah untuk mengubah kurikulum itu, membuat semakan dan sebagainya, ataupun membuat ataupun menghapuskan kurikulum tersebut dan menggantikan yang lain, ataupun hapus teruslah, sebab kadang-kadang satu kurikulum itu tidak lagi bersesuaian langsung kepada keadaan semasa, dan kenapa perlu masih diteruskan. Jadi kalau di universiti biasanya ada beberapa sudah program telah dihapuskan dan telah diberhentikan. Jadi kalau dalam pendidikan pun sebenarnya sudah ada beberapa program yang setakat ini telah diberhentikan disebabkan tiada lagi keperluan semasa program tersebut. Jadi daripada semua ini kita akan tertengah-tengah bagaimana melaksanakan suatu proses penilaian itu. Jadi ada banyak cara dia. Antara dia model CIPP inilah. Yang lain ada juga mempunyai tujuan yang tertentu bergantung kepada jenis falsafah yang termaktub di dalam model penilaian tersebut. Kalau untuk model CIPP ini dia melibatkan falsafah bahawa sesuatu ilmu itu adalah sesuatu yang boleh diperolehi dan sebagainya. So kebenaran itu sedia ada. Jadi itu tidak begitu penting. Yang penting kita coba lihat apa yang dimaksudkan dengan model CIPP itu. Dan barangkali model ini bukan sahaja boleh digunakan untuk peringkat sekolah, tapi boleh digunakan untuk menilai proses pengajaran kamu di sekolah nanti. Tidak semestinya untuk sekolah punya pendidikan, tetapi kamu boleh membuat penilaian sendiri ke atas sejauh mananya kamu punya pengajaran itu adalah berkesan. Jadi CIPP itu sebenarnya datang daripada CIPP itu datang daripada perkataan ini, iaitu konteks, input, proses dan produk.
Jadi ini merupakan aspek ataupun kategori penilaian itu. Tidak semesti keempat-empat kategori ini dilaksanakan secara serentak, dia boleh dilaksanakan satu demi satu begini. Ataupun dalam tempo tertentu kamu buat penilaian konteks sahaja, ataupun kamu akan melihat dari segi produk sahaja. Bergantung kepada tujuan penilaian tersebut. Apa yang dimaksudkan sebagai penilaian konteks? Jadi penilaian konteks ini biasanya seperti seolah-olah kita melihat suatu program itu baru sahaja dilaksanakan, sepertilah, tapi tidak semestinya. Kamu boleh juga melihat penilaian konteks ini dari segi kita akan menilai dia semasa program itu sudah terlaksana juga lah. Jadi penilaian konteks ini biasanya melihat ataupun mengkaji ataupun menilai keperluan, masalah, aset, ataupun juga peluang dalam lingkungan persekitaran yang ditentukan itu, ataupun yang akan dinilai. Jadi kita lihatlah apakah keperluan yang sebenarnya yang berkaitan dengan program tersebut, ataupun apakah bentuk-bentuk benda yang diperlukan untuk pelaksanaan sesuatu program itu. Lepas itu cuba mengenal pasti masalah-masalah yang akan timbul, mungkin timbul, telah timbul, dan sebagainya lah. Itu maksudnya penilaian konteks. Selain daripada itu, melihat juga keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak di dalam bentuk kurikulum itu, tetapi mempunyai potensi yang boleh mempengaruhi kepada pelaksanaan program. Sebagai contoh, kalau di universiti biasanya boleh melihat dari segi keperluan program itu dilaksanakan bagi suatu kawasan, ke suatu negeri itu. Adakah keperluan itu diperlukan dalam negeri tersebut ataupun di kawasan daerah itu. Selain itu, melihat kekuatan pemberi program itu, adakah mempunyai aset yang secukupnya, adakah mempunyai prasarana yang diperlukan, adakah dia mempunyai keuangan yang mencukupi. Jadi biasanya di kolej-kolej swasta ini akan ditanya sejauh manakah kolej itu mempunyai capital. Kalau dia tidak mempunyai cukup capital, biasanya dia akan menghadapi masalah untuk diberikan akreditasi. Sebab kita tahu, semua tahu, tiada duit, quality akan berkurangan. Walaupun dia tidak menjamin quality, tetapi kalau itu tiada, biasanya tidak quality lah itu. Jadi itu biasanya dalam suatu penilaian program, pemberi pendidikan itu akan dinilai dari segi kekuatan keuangannya. Apakah company-company yang berada di belakangnya, ataupun apakah bentuk-bentuk keuangan, sumber keuangan yang boleh diperolehi oleh pemberi pendidikan tersebut. Jadi untuk keperluan itu biasanya akan merangkumi dari segi perkara-perkara asas yang perlu membolehkan tujuan program itu boleh terlaksana ataupun dapat dipertahankan. Dan juga ini juga perlu dilihatlah. Jadi ini masalah dan halangan yang perlu diatasi untuk memenuhi keperluan yang disasari itulah. Jadi secara umum dia, kalau kita lihat penilaian konteks ini, dia seperti analisis SWOT lah. Strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Jadi itu kita lihat dari segi itulah. Itu adalah penilaian konteksnya. Jadi kita lihat juga aset. Itu juga merangkumi kepada kepakaran. Jadi selain daripada prasarana yang ada di sebuah pemberi pendidikan itu, program pendidikan, kekuatan pensyarah ataupun pengajar juga akan dinilai. Jadi itu sebenarnya pensyarah dan juga guru itu sebenarnya aset. Kalau dia mempunyai cukup kuat, kepakaran yang baik, jadi ini secara umum dia akan memberikan memastikan program itu dilaksanakan dengan betul. Jadi kalau di universiti ini biasanya akan dilihat dari segi kelayakan dan juga prestasi pensyarah tersebut. Jadi itu akan memberikan gambaran bahawa ini akan memberikan kualiti yang baik.
Tapi walaupun tidak semestinya, tetapi dia akan memberikan sudah memberikan indikasi institusi itu mempunyai kekuatan untuk melaksanakan program itu dengan pada tahap kualiti yang sebaiknya. So peluang ini juga meliputi dana. Dilihat sejauh mana dana itu ada duit ke tidak. Kalau ada duit, kalau tidak duit, dia mesti melihatlah sejauh mana sustainability syarikat ataupun pemberi program tersebut. Jadi kita tidak mau program itu terbengkalai di pertengahan jalan. Kalau bangunan, kalau terbengkalai tidak apa. Okey lagi, tidak hal. Masalah dia tidak besar walaupun memang ada beban akan berlaku. Sama juga dengan pelajar, tiba-tiba di tahun 2 sudah company itu mengalami masalah keuangan. Jadi ini akan menyebabkan program itu tidak terlaksana dan akan mengganggu pelaksanaan program itu. Adakah tujuan ataupun adakah proses yang melaksanakan program itu dapat sejauh mana dia dilaksanakan mencukupi ataupun tidak menurut standard. Adakah dia mengikut kepada etika, adakah dia akan melihat kepada perundangan dan sebagainya. Jadi kalau ada standard tu dia perlu dilihat dari situlah sama ada dari segi aset, dari segi kepakaran itu sudah mencukupi untuk melaksanakan program itu. Maka tujuan program itu dapat dipertahankan. Jadi tujuan utama penilaian konteks, jadi biasanya dia akan menerangkan konteks itu atau perkhidmatan yang dimaksudkan. So kita cuba mengenal pasti penerima yang dimaksudkan dan menilai keperluan penerima perkhidmatan. So kita cuba memberikan maklumat itu. Dan seperti yang dikatakan tadi, dia akan mengenal pasti masalah dan juga mengenal pasti aset dana di sini. Jadi secara umum dia kita melihatlah dari segi kekuatan, dari segi kelemahan ataupun masalah. Kelemahanlah biasanya. Lepas tu kita melihat kepada peluang, opportunity dan juga threat. Threat ni biasanya akan memberi halangan kepada kepada pelaksanaan program itu. Jadi secara umum dia penilaian konteks ni seperti analisis SWOT. Saya rasa secara ramai yang tahu SWOT tu boleh cuba cari di internet dan sebagainya. Selepas tu melihat kejelasanlah ataupun kesesuaian program pengajaran ataupun perkhidmatan lain itu dengan keperluan asasnya. Jadi kita tengok sama sejauh mana benda itu boleh dilaksanakan, feasible ataupun tidak, ataupun viable, boleh ada return of investment ataupun tidak. Jadi biasa itu akan dilihat. Jadi kalau lihat penilaian konteks ini akan dilihat biasanya pada proses awal suatu pelaksanaan program. Jadi sudahlah contohnya program itu sudah diluluskan dan boleh dilaksanakan, jadi barulah kita lihat kepada penilaian input. Jadi orientasi utama penilaian input ini adalah untuk menetapkan, membantu untuk menetapkan program, projek atau intervensi lain itu untuk meningkatkan perkhidmatan kepada penerima yang maksudkan. Maksudnya di sini kita lihat dalam penilaian input itu sejauh mana usaha-usaha itu sudah dilaksanakan bagi membolehkan program ataupun projek itu dapat dilaksanakan. Apakah benda-benda yang dilakukan untuk membolehkan program itu sudah boleh dilaksanakan. Maksudnya kalau bajet diperlukan begini banyak, sejauh mana bajet itu diperuntukkan. Kalau sudah sejauh mana perancangan itu diberi, sejauh mana perancangan itu diterangkan kepada ahli-ahli dalam program tersebut. Sejauh mana pelajar dan juga pensyarah itu memahami tujuan program itu. Itu adalah penilaian input. Jadi masuklah untuk melihatkan usaha tersebutlah seperti strategi, apakah strategi yang akan dilaksanakan, apa aktiviti yang telah dirancang,
Lepas tu sumber, apakah sumber yang akan disediakan, termasuk pelajar, pensyarah, mengajar dan sebagainya. Apakah sumber-sumber yang akan disediakan. Itu maksud sumber manusia, Staf sokongan itu biasanya dilihat sebagai sumber manusia, bukan aset kalau itu. Kalau aset itu biasanya melihat kepada pensyarah ataupun guru. Sumber manusia ini yang menyokong kepada staf sokongan yang membuat sokongan kepada ataupun memberikan perkhidmatan membolehkan program itu dapat dilaksanakan. Kemudahan, library padang sekolah kan, semua itu merujuk kepada sumber. Lepas itu bahan-bahan keperluan yang lain seperti kertas dan sebagainya. Jadi maksudnya sejauh mana dalam penilaian input ni secara umum dia merujuk kepada sejauh mana aktiviti-aktiviti untuk membolehkan, bukan sudah untuk melaksanakan, bagi membolehkan program itu boleh terlaksana. Kalau kurang pensyarah dipanggil, di rekrut, apalagi sumber-sumber yang sudah ada kekurangan ditambah, ataupun yang sudah luput relevansi dia ditambah dan sebagainya. So itu adalah input. Jadi input itu maksudnya membolehkan program itu terlaksana. Yang sebelum itu keupayaan program itu boleh dilaksanakan. Jadi tujuan penilaian input ini akan memberikan maklumat untuk menentukan bagaimana sumber yang ada itu dapat memenuhi tujuan ataupun objektif program. Ini juga akan membantu menentukan cara penggunaan sumber. Bagaimana dapat menggunakan sumber itu, sebagai contoh staf sokongan bagaimana dia diberikan kerja yang bersesuaian untuk menyokong program tersebut, pengagihan tugas dan sebagainya, carta organisasi. Di sini juga merujuk kepada carta organisasi juga, bagaimana kejelasan tugas-tugas itu bagi membolehkan program itu boleh terlaksana. Dan seterusnya mengenal dan menilai kemampuan relevan dari segi agensi, strategi, reka bentuk pelaksanaan perkhidmatan. So yang ini akan melihatlah bagaimana strategi pelaksanaan itu boleh terlaksana untuk membolehkan perkhidmatan itu dapat dilaksanakan, ataupun program pendidikan itu. So seterusnya penilaian proses. So, sudah kita tengok input apa yang ada, apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah dibuat. Jadi kita lihat pula dengan proses penilaian proses tu. Jadi maksudnya sudah ada input, sudah ada keupayaan, itu sudah diberikan, sudah ada organisasi, ada orang yang diberi. Jadi kita lihat dari segi bagaimana proses itu dilaksanakan, bagaimana implementasi itu dibuat. Jadi penilaian proses ini biasa merujuk kepada implementasi sudah. Jadi penilaian proses ini adalah proses yang memeriksa ke atas ataupun menilai ataupun mendapatkan maklumat bagaimana pelaksanaan perancangan itu sudah dibuat. Ini termasuklah dokumentasi proses pelaksanaan, minit mesyuarat semua itu perlu dilihat. Rekod perubahan dalam perancangan. Dan juga bagaimana di situ juga akan dilihat juga di mana prosedur pelaksanaan yang tidak berkesan itu akan dinilai ataupun dikenal pastilah. Jadi salah satu tujuan proses ataupun rasional dan bukan tujuan ini akan memberikan maklum balas kepada staf ataupun yang mengurus sejauh mana aktiviti yang dirancang itu dapat diikuti. Biasanya kita lihat sama ada yang itu boleh diikuti ataupun tidak. Kalau tidak, kita perlu tahu sama ada kenapa dia tidak dapat diikuti proses tersebut. Dan sejauh manakah proses yang dilaksanakan itu berkesan. Jadi biasa keberkesanan dalam tahap ini kita lihat sejauh mana aktiviti yang dirancang itu dapat diimplementasikan secara sepenuhnya ataupun tidak. Lepas tu ini akan membantu staf juga, membantu sesiapa sahaja yang berada dalam proses itu ataupun sistem itu, termasuklah
pengurus yang mengenal pasti masalah pelaksanaan dan terusnya membuat pembetulan. Okay. Jadi di sini bukan semestinya kita akan tunggu sesuatu itu sudah habis barulah kita buat penilaian. Jadi dalam masa-masa proses itu akan juga berlakunya proses penilaian itu. Okay, jadi ini adalah rasionalnya, kita beritahulah apa maksudnya tujuan penilaian proses ini. Jadi biasanya kita akan meramalkan dan juga mengesan kecacatan ataupun kelemahan dari segi reka bentuk prosedur. Okay. Dari segi kaedah pelaksanaan tersebut. Alright. Itulah yang di tujuan utama untuk penilaian proses ini. Okay. So, ini juga memberi maklumat untuk membuat keputusan ke atas program. Dan yang penting sekali, ini ada yang pentinglah menyimpan rekod prosedur semasa berlaku. Jadi ini akan memberikan aktiviti, memberikan suatu amalan yang baik, di mana rekod-rekod prosedur itu disimpan dan diarchivekan. Dan di sini juga akan mengenal pasti bagaimana pelaksanaan boleh ditingkatkan secara berterusan. Jadi di sini bukan sahaja melihat dia akan melihat kekuatan dan kelemahan dari aspek pelaksanaan tersebut. Okay, bukan dari aspek program itu, tapi dari aspek pelaksanaan program itu ataupun implementasi program itu. Okay, dan juga melihat bagaimana apakah yang boleh dibuat ataupun apa yang boleh dilaksanakan agar pelaksanaan dapat memaksimumkan kepada pencapaian objektif program tersebut. Okay, so itu adalah tujuan penilaian proses. Dan akhir sekali adalah penilaian produk. So ini biasanya yang biasa kita guna. Okay, suatu benda yang ini yang sudah terbiasa. Kita biasa tidak begitu menekankan yang dua di tengah itu. Kita tahu yang depan dan ujung sahaja. Yang tengah-tengah itu kita tidak begitu tekankan. Jadi yang sebenarnya untuk penilaian yang baik, kita melihat keempat aspek tersebutlah. Oke, jadi penilaian produk, ini kita pahamlah, kita akan lihat atau mengukur atau mentaksir sejauh manakah pencapaian sesebuah program itu. Oke, jadi kita akan secara umum secara logik kita akan lihat, kita bandingkan objektif kita, apa yang kita mau dalam program itu, dan kita bandingkan apa yang kita dapat. Kita pikirkan begini dan kita lihat apa yang kita akan dapat. Jadi maksudnya apakah program itu, kita mau program kita begini dan kita lihat bagaimana kesannya terhadap pelajar itu. Jadi ini juga bukan sahaja itu, kita boleh juga lihat manakah hasil yang disesari ataupun tidak dijangkakan berhasil daripada produk itu. Jadi kira-kira di sini ini macam by produk lah. Apa produk yang terhasil secara tidak disengajakan. Jadi tujuan penilaian produk ini dia lebih bersifat summatif. Kita akan lihat dari aspek prestasi akhir. Tetapi bukan saja itu, tapi kita boleh lihat juga kita buat perkara ini ataupun penilaian produk ini secara berterusan lah. Dan biasanya ini kali merupakan sesuatu yang tidak begitu sesuai. Tetapi ini yang biasa dilaksanakan, di mana penilaian produk ini digunakan untuk menentukan kesinambungan ataupun penamatan ataupun pengebersuaian ataupun perubahan ke atas program tersebut. Jadi ini biasa memberikan maklumat, tetapi sebaiknya maklumat ini bukan digunakan sebagai maklumat yang utama sahaja. Sebenarnya kita untuk membuat penilaian yang baik, kita akan perlu mengambil kira keseluruhan proses tersebut dari segi prosesnya juga, dan juga input dan juga konteksnya. Barulah kita boleh membuat penilaian yang baik. Jangan hanya membuat keputusan ini berasaskan penilaian produk semata-mata. Dia perlu dipikirkan proses-proses yang sebelumnya. So, saya harap ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai penilaian program, dan sebenarnya
penilaian ini boleh kamu aplikasikan dalam pengajaran kamu. Jadi kalau dari awal lagi, daripada konteks itu kamu lihat kamu punya pengertian, apa yang dalam input, apa yang kamu buat. Oke, lepas itu kamu masuk di kelas, kamu lihat sejauh mana implementasi itu dilaksanakan, bagaimana kamu melaksanakan pengajaran kamu itu, dan akhir sekali kamu lihat produknya. Adakah apa yang kamu buat itu seperti mana yang kamu inginkan dalam perancangan pengajaran kamu. So, program ini kamu jangan lihat sebagai sesuatu yang besar, ini juga lihat sebagai sesuatu yang kecil, yaitu kamu punya pengajaran dan pembelajaran. Oke, sekian, itu sahaja. Terima kasih.